Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan pada petang ini untuk sama-sama kita bertemu dalam satu program yang kita susun, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita memulakan majlis kita dengan kita sama-sama bersyahadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Kita syukur pada Allah yang diberikan kesempatan. InsyaAllah pada hari ini saya masih lagi dalam perjalanan menuju ke satu tempat untuk bertemu dengan kawan-kawan kita Sisi dari Perak, insyaAllah. Dan alhamdulillah pada hari ini insyaAllah kita cuba mengambil kesempatan, peluang untuk kita cuba menghidupkan suasana-suasana ingat memperingati sesuai dengan perintah Allah kepada kita, insya-Allah. Kita nak mulakan dengan satu ayat Allah, surah As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Ayat ini menggambarkan kepada kita dalam surah As-Saff bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengasihi, sesungguhnya Allah mengasihi dan hamba-hambanya itu orang-orang yang berperang, yuqatiluna fi sabilih, yang berperang pada jalannya, saffah. Saffah ni ialah dalam satu barisan yang teratur, barisan yang tersusun. Ka'annahum bunyanun marsus, sebagaimana mereka sebuah seolah-olahnya mereka itu sebuah bangunan yang tersusun rapi. Ka'annahum, seperti mana mereka itu bunyanun marsus, iaitu bangunan yang tersusun. Jadi alhamdulillah di sini kita pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama cuba melihat akan ayat ini sebagai satu peringatan kepada kita bagaimana sesungguhnya yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala amat sayang, amat kasih kepada mereka yang berjuang pada jalannya, yang berjuang pada jalannya. Jadi maknanya kalau kita ingin melihat sama ada kita ini menjadi kekasih Allah ataupun orang yang dekat dengan Allah, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya ialah kita melihat pada perjuangan kita. Nombor satu, mesti ada perjuangan. Manusia mesti ada perjuangan. Kalau manusia itu dia hidup dan kemudian dia tidak ada perjuangan, maka dia tidak berperanan sebagai manusia. Dan manusia itu perjuangannya ialah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita
hidup, kita belajar, kita bekerja, kita bergaul, kita berorganisasi dan sebagainya, mestilah di atas dasar perjuangan pada jalannya. Pada jalannya maknanya untuk menegakkan din Allah, untuk menegakkan din Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya menyuruh kita berjuang, tetapi Allah memerintahkan kita supaya berjuang dalam safan. Safan ni maknanya berjuang di dalam satu keadaan yang tersusun, barisan yang tersusun. Bukan hanya sekadar kita tidak yang berkecamuk, berpecah belah. Dan bukan sahaja susunan sebagaimana susun biasa, ka'annahum bunyanun marsus, iaitu sebagaimana bangunan yang tersusun rapi. Jadi sinilah kita lihat bagaimana keadaan kita pada hari ini, menunjukkan bahawa sesungguhnya kita hari ini tidak akan dapat berjaya di dalam satu-satu perjuangan itu, melainkan apabila kita telah berada dalam keadaan tersusun. Tersusun maknanya ada strukturnya, ada dia punya ketuanya, ada dia punya pengikutnya, ada dia punya pembahagian tugasnya dan sebagainya. Dan bukan hanya sebagai orang-orang yang tersusun, tetapi orang yang ada disiplin. Disiplinlah yang digambarkan sebagai al-marsus ataupun marsus, bunyanun marsus, bangunan yang tersusun. Tersusun kukuh, bunyanun marsus, yang tersusun kukuh ni maknanya dia diikat dengan disiplin. Maka di sinilah kita lihat bahawa ka'annahum, sebagaimana mereka itu bunyanun marsus, bangunan yang tersusun kukuh itu, pada hakikatnya ialah manusia yang berjuang mestilah dia bersama-sama. Maknanya di sini kita tak boleh nak bina Islam kalau kita seorang-seorang, tak boleh. Kita kena bersama-sama, mesti ada bersama-sama. Sebab tu saya ingat ketika saya pergi ke Palestin, contohnya, contoh Palestin ni antara yang terbaik lah, di mana berjumpa dengan kawan-kawan kita di Gaza, dan berjumpa dengan mereka yang berjuang di sana, mereka yang berjuang di sana, dan kita melihat bagaimana keadaan mereka itu dalam perjuangan itu merupakan satu perjuangan yang membina kekuatan dengan satu yang tersusun, cukup tersusun. Disiplinnya cukup tinggi. Dan disiplin itu bukan hanya sekadar disiplin sama-sama mereka, tapi disiplin dengan diri sendiri, dengan diri sendiri. Jadi cukup tinggi. Dan di sinilah kita melihat bila kita masukkan dengan satu barisan, satu saf, yang mana saf itu bagaikan bunyanun marsus, bagaikan bangunan yang tersusun tadi, maka asas hakikat kepada tersusun itu ialah al-ukhuwah fillah. Jadi kita tidak akan dapat kita kata membina kekuatan, perjuangan, kebangkitan, malahan boleh menang, melainkan orang Islam itu berada dalam keadaan tersusun. Dan tersusun itu struktur, tersusun, organisasi, pertubuhan, semua itu bermakna hakikatnya ialah al-ukhuwah. Hakikatnya ialah al-ukhuwah, persaudaraan kerana Allah. Jadi sebab itulah bila kita kata maksud as-saf, maksud saf ni bukan hanya kita duduk macam tentera ikut aja, tetapi dia tidak ada apa-apa kekuatan. Tentera kita sebenarnya, kalau kita sekadar kita follow aja undang-undang, order sebagainya, jadi tanpa ada hakikat ukhuwah yang kita nak masukkan sini, maka sebenarnya tidak ada kekuatan. Dia mesti ada ukhuwah, dan ukhuwah itu adalah kekuatan yang disebabkan, diberikan juga barakahnya oleh Allah. Dan kekuatan yang ada pada bangunan yang tersusun rapi ataupun soft tadi ialah kekuatan yang bakal membawa barakah. Jadi ukhuwah ini sebenarnya adalah kekuatan. Sebab tu kalau kita tidak boleh berukhuwah, maka kita tak boleh nak berjuang. Kalau kita berjuang seorang-seorang bolehlah, tapi kita tidak boleh menang bagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ada ukhuwah, dan ukhuwah itulah yang akan membawa kepada barakah, dan barakah itu akan membawa kepada kemenangan. Dan sebenarnya ukhuwah fillah, ukhuwah kerana Allah ini yang ada kepada umat Islam ni adalah merupakan satu yang amat dicemburui, amat kita kata ditakuti juga. Bukan sahaja cemburu, tapi takut juga oleh semua musuh Allah, semua musuh Islam. Kerana kita lihat
ukhuwah itu adalah merupakan salah satu kekuatan yang akan membina kemenangan tadi. Jadi dia amat dicemburu. Orang bukan Islam dia ada ukhuwah juga, tapi ukhuwah tak sama dengan orang Islam. Ya, sebab itulah di sini kita ingin merasakan bahawa bukan sahaja al-iman, iman kita itu akan diuji oleh Allah di akhir zaman ini, tetapi juga ukhuwah kita juga akan diuji. Dan sebab itu bila kita dah mula menyusun strategi ke, menyusun pergerakan ke, amal ke, maka selain daripada iman yang kita diuji, ialah kita akan diuji ukhuwah. Sejauh mana kasih sayang kita, sejauh mana kekuatan kita untuk mempertahankan kasih sayang tersebut. Kerana Allah akan uji. Baik. Salah satu daripada ungkapan-ungkapan yang masyhur kita nak sebut sikit sini ialah bagaimana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya di dunia ini ada syurga, taman-taman syurga. Maka digambarkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, dia mengatakan bahawa sesungguhnya di dunia ini ada taman-taman syurga. Maka siapa yang tidak memasuki taman syurga di dunia ini, maka dia tidak akan boleh memasuki syurga di akhirat. Maka kita bertanya, apa maksud taman syurga ni? Maka dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dia kata apa? Kan apabila Nabi menyebut tentang taman syurga, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga itu? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, iaitulah disebut majlis-majlis ilmu ataupun halaqah zikir. Jadi rupa-rupanya dalam dunia ini Nabi menggambarkan bahawa untuk kita masuk syurga di dalam dunia ini, maka kita perlu berada di dalam halaqah zikir, majlis ilmu. Jadi halaqah zikir, majlis ilmu ni pula bukanlah satu yang kita boleh buat seorang-seorang. Kalau seorang-seorang tak panggil majlis, dia tak panggil halaqah kan. Halaqah ni mana kelompok, himpunan circle lah. Kita kata study circle lah contohnya. Jadi maknanya bila Nabi gambarkan bahawa taman-taman syurga itulah halaqah zikir, kelompok-kelompok, kumpulan-kumpulan zikir, ataupun dalam makna yang lain lebih disebut sebagai majlis ilmu, maka dalam majlis itu maknanya di situ ada suasana ukhuwah. Suasana ukhuwah. Sebab itulah diungkapkan sama ada kita duduk dalam secara seorang-seorang, beramai-ramai kan. Jadi kita lihat sini sebenarnya suasana terbawi yang taman syurga itu ialah majlisnya itu kita ada sahabat-sahabat, ada saudara kita bersama kita. Maka suasana tarbawi yang mendidik, yang bersama dengan sahabat-sahabat seperjuangan, itulah yang digambarkan sebagai taman-taman syurga. Jadi bersama dengan sahabat, bersama dengan orang soleh. Sebab itulah kita lihat dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dakwah itu bukan hanya sekadar mendengar ceramah, bukan hanya sekadar kita membahaskan tentang akidah, membahaskan tentang tauhid, fiqh dan hafalan-hafalan. Tetapi sebenarnya yang lebih penting di dalam majlis ilmu itu ataupun halaqah zikir itu ialah bagaimana suasana tersebut proses membentuk diri kita, mencelup diri kita untuk menjadi seorang yang ada iman, ada kekuatan untuk bertakwa dan sebagainya. Jadi suasana bersama tu, suasana kebersamaan itu, suasana kebersamaan itulah sebenarnya yang membentuk satu sebagai taman-taman syurga. Dan di sinilah kita lihat dalam hal ini kan, sebab tu kita tak cukup hanya sekadar kita dengar FB je kan, ataupun kita pergi ceramah daripada tengok YouTube aja. Tapi kita kena ada perjumpaan, kena ada pertemuan, kena ada perbincangan berdepan secara bersemuka, talaqi, kalau kita kata dengan bahasa berdepan. Maka kerana apa? Kerana rupa-rupanya bila kita berdepan bersama-sama itu adalah merupakan suasana yang memproses hati kita untuk saling terikat antara satu sama lain. Saling terikat antara satu sama lain. Dan inilah merupakan perkara yang disebut sebagai al-ukhuwah. Jadi ukhuwah ni dia bukan hanya sekadar kita dengar jauh, belajar, duduk bersama, tapi sebenarnya ikatan hati tadi. Dan inilah satu anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka yang beriman, yang mana ikatan iman itu, ikatan akidah itu akan kita membina kekuatan ukhuwah.
Sebab itulah kita lihat bagaimana contohnya ukhuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bagaimana ketika kedua-dua mereka itu dalam proses hijrah menuju ke Madinah, dalam masa mereka pergi nak berhijrah itu, mereka telah bersembunyi di Gua Sur. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam kelihatan letih, dan Abu Bakar pun letih juga kan. Tapi Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalau kau letih, duduk tidurlah, biar aku jaga dulu, kita gila-gila. Jadi kata Abu Bakar, biarlah aku jaga dulu, dia kata. Maka Rasulullah pun tidurlah di atas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan ketika itulah digambarkan dalam kisah-kisahnya bagaimana Abu Bakar As-Siddiq jumpa ada satu lubang dekat dengan Rasul. Maka Rasulullah pun hulur kaki dia, tutup lubang tu dengan kaki dia. Tutup lubang tu dengan kaki, takut ada binatang bisa keluar patuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun tahan lubang tersebut. Maka digambarkan rupanya ada ular dalam lubang tersebut. Ular tu pun patuk kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq pula pada masa tu dalam keadaan menahan sakit. Dia tahan sakit, dia tak mahu kejut Rasulullah SAW tengah tidur kan. Dia tak mahu kejut, dia tahan sampai akhirnya menangis, keluar menitik air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi kena kat wajah Rasulullah tersedar. Rasulullah tengok, kenapa ya Abu Bakar, kan kenapa? Maka dipendekkan cerita adalah perbualannya. Maka kemudian Rasulullah pun kata, janganlah kamu bimbang, janganlah kamu sedih kan. Dalam satu riwayat digambarkan ketika melihat kaki-kaki tentera orang musyrikin yang dah dekat depan gua kan. Kemudian Nabi kata apa kepada Abu Bakar As-Siddiq kan, janganlah kamu sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah tu bersama dengan kita. Di sini digambarkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperkuatkan hati Sayyidina Abu Bakar yang bimbang. Sama ada bimbang sebab ular tadi, atau bimbang sebab ada orang nak datang nak tangkap kan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Tapi Nabi kata apa? Innallaha ma'ana. Bila Nabi sebut je, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka ketika itulah jiwa hati Sayyidina Abu Bakar jadi tenang pada masa itu. Dan pada masa yang sama juga Sayyidina Abu Bakar juga dia mempertahankan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia masukkan kaki dia dekat dalam lubang, tahan, tiba-tiba dia kena patuk dan sebagainya. Jadi inilah bagaimana Nabi pun memperkuatkan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun memperkuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kata bersama-sama tolong menolong Maka di sinilah begitulah digambarkan sebagai indahnya al-ukhuwah. Ukhuwah ni maknanya dia menjadi sesuatu yang kuat, sesuatu yang indah, sekiranya di dalamnya ada iman, di dalamnya ada tarbiyah. Saling kuat menguati antara satu sama lain, ini ukhuwah. Jadi ukhuwah inilah sebenarnya yang berdasarkan iman itu akan membina kekuatan untuk saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Yang lemah kita kuatkan. Saling menasihati. Saling menasihati ketika ada yang khilaf, ada yang tersilap, kita nasihatkan dia. Saling menjaga supaya sentiasa dalam kebaikan, jaga, memelihara antara satu sama lain. Saling berkongsi-kongsi, berbahagi jika ada keperluan-keperluan. Begitulah indahnya ukhuwah di dalam dakapan tarbiyah. Sebab itulah kita hari ini belajar untuk saling berlemah lembut, mencintai, mengasihi, menghormati, mengukuhkan ikatan, memaafkan jika ada kesalahan, dan saling percaya mempercayai. Inilah antara keindahan ukhuwah di dalam tarbiyah. Ketika mana jiwa-jiwa kita, roh-roh kita diikat dengan iman. Sebab tu kata Syekh Qutb rahimahullah, dia kata apa? Persaudaraan al-ukhuwah itu adalah mukjizat. Satu mukjizat, satu wadah, satu tempat yang saling keterikatan, berikatan dengan Allah. Dengannya, dengan ukhuwah tadi, Allah mempersatukan hati-hati yang berserakan, berteraburan, saling bersaudara, saling merendah diri, saling memahami, saling mencintai, dan saling berlemah lembut antara satu sama lain. Ini kata-kata Syekh Qutb rahimahullah. Maknanya ukhuwah ini adalah merupakan satu wadah, satu platform,
satu jalan, satu mukjizat, satu yang luar biasa, yang mana dia akan membina kekuatan. Sebab itulah digambarkan dalam surah Az-Zukhruf contohnya, Allah gambarkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, teman-teman akrab pada hari itu, sebahagian daripada mereka menjadi musuh bagi yang lain. Jadi rupa-rupanya orang yang akrab dekat dunia ni, yang kawan baik, yang sebagainya, bila di akhirat nanti dia akan menjadi musuh antara satu sama lain, kecuali orang yang bertakwa, kecuali orang yang berukhuwah, bersaudara atas dasar iman, atas dasar Islam. Di sini kita lihat bagaimana al-ukhuwah ini adalah merupakan satu yang amat dicemburui oleh musuh-musuh, dan kita nak kena rasa sebenarnya ukhuwah ini adalah merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu yang wajib. Sebelum kita bincang projek, sebelum kita bincang tentang pekerjaan, usaha, kita nak kena tengok, selidik dulu iman kita, ukhuwah kita, supaya iman kita dan ukhuwah kita sentiasa meningkat. Tetapi menjadi masalah pada hari ini, kita dah terbiasa dengan suasana dan realiti masyarakat. Realiti masyarakat hari ini penuh dengan penuh dengan sangka-sangka buruk, penuh dengan perkara-perkara yang membawa mereka jauh daripada ukhuwah yang sebenar. Jadi kita lihat apa digambarkan Al-Syed Imam As-Albani rahimahullah di dalam dia mentakrifkan ukhuwah. Kita tengok sini, yang saya maksudkan dengan ukhuwah, ni maknanya kata apa dia maksud ukhuwah itu, ialah hati dan jiwa yang terikat dengan ikatan akidah. Maknanya hati kita, jiwa kita yang kita ikat dengan sahabat kita tadi itu dengan ikatan akidah, iman, mentauhidkan Allah. Jadi maknanya orang yang berukhuwah ni sebenarnya adalah orang yang sama-sama diikat hatinya untuk mentauhidkan Allah. Jadi sebab tu kita hari ini tak cukup kita nak beriman sehinggalah kita boleh beriman bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita. Jadi sahabat-sahabat ni penting. Kita jangan melihat sahabat-sahabat ni tak penting. Kita ingat kita je penting. Kita ingat amalan kita je penting. Kita ingat iman kita je penting. Kita ingat mungkin guru-guru kita je penting. Kita ingat mungkin keluarga kita saja penting. Sebenarnya ialah seluruh sahabat-sahabat kita. Dan sebab itulah ukhuwah Islam ataupun persaudaraan Islam itu bermakna terikatnya hati kita, jiwa kita dengan tauhid kepada Allah, dengan tauhid Allah, tauhidullah. Jadi bukan dengan ikatan yang lain. Jadi saya bersahabat dengan kawan saya ni, saudara saya ni, bukan kerana dia ni sama negeri dengan saya, ataupun sama tempat kerja, sama satu kampung, sama kelahiran oleh saudara kita, mak ayah kita dan sebagainya. Tapi saya berukhuwah dengan dia kerana dia nak mentauhidkan Allah, dia nak beriman kepada Allah, dan saya pun nak beriman kepada Allah. Jadi maksud sini, inilah ikatan yang paling kukuh. Ada orang berkawan kerana kampung, sekampung, ada kerana alumni satu sekolah, ada orang berkawan kerana satu tempat kerja, ada sama projek, sama bisnes dan sebagainya. Tetapi semua itu ikatan yang tidak kuat, tidak ada rohnya, tidak ada kekuatannya. Dan ikatan yang paling kuat ialah apabila kita sama-sama ikat dengan akidah. Maknanya apa? Maknanya saya bersahabat dengan dia kerana Allah. Apa maksud kerana Allah? Sebab Allah perintah. Allah kata apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ini Allah sebut. Jadi maknanya kita nak kena jaga saudara kita. Maka apabila tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan ikatan persahabatan kita, maka jadilah ikatan itu paling kukuh. Yang paling kukuh dengan ukhuwah itu, maka dia akan membawa kepada kebahagiaan bersama-sama. Malahan perpecahan dengan orang yang beriman itu adalah saudara kepada kekufuran. Dianggap sebagai sesuatu yang boleh membawa kepada kekufuran, membawa kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita tengok, jadi ikatan hati kita. Sebab tu hari ini kita kena muhasabah. Muhasabah dalam diri kita ni, kita ada sahabat-sahabat, kita ada kawan-kawan, kita ada rakan sekerja, kita ada saudara-saudara. Kita tengok adakah pertalian kita, persahabatan kita ni dengan kawan-kawan tu kerana iman, kerana akidah, kerana mentauhidkan Allah ataupun tidak. Kalau kerana mentauhidkan Allah, alhamdulillah, maknanya itu maknanya dia ukhuwah lillah fillah, kerana ukhuwah kerana Allah. Tapi kalau bukan kerana mentauhidkan Allah, maka dia bukan satu ukhuwah yang ada kekuatan sebagaimana yang digambarkan oleh
Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Jadi kita kena check nombor satu. Dan apakah maksud ukhuwah tadi? Ukhuwah namanya hati kita dengan hati dia tu diikat dengan iman. Sama-sama nak mendapat redha Allah, sama-sama nak kenal Allah, sama-sama nak membina kekuatan perjuangan, sama-sama kita nak bersusah payah, sama-sama nak mencapai kekuatan di dunia ini, sama-sama. Jadi apabila kita ada yang itu, insya-Allah kita akan menang. Tapi kalau kita tak ada yang itu, belum tahu kita diberikan kemenangan. Tak ada pun. Dan kerana salah satu sifat kemenangan ialah kita mempunyai ta'ifah. Sebab itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq. Akan sentiasa ada di kalangan umat aku itu ta'ifah, kelompok yang mana akan diberikan kemenangan kepada zahirina 'alal haqq. Dia akan menang di atas kebenaran. Jadi menang ini diberikan oleh Allah kepada ta'ifah. Ta'ifah ni dia bermula dengan al-iman dan kemudian lepas itu al-ukhuwah. Jadi sebab tu kita nak tengok hari ni bahawa ukhuwah itu bukannya benda yang supplementary, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Ukhuwah satu benda yang perlu ada. Kalau kita tidak boleh menghidupkan ukhuwah sesama kita, maka kita tak boleh duduk di dalam ta'ifah mansurah. Kenapa tak boleh duduk ta'ifah mansurah? Kerana ta'ifah mansurah itu dia punya ikatan ni, iman tadi ialah ukhuwah. Jadi ukhuwah dia ada kekuatan dia. Dan kekuatan ukhuwah itu ialah kasih sayang. Maknanya dalam hati setiap sahabat kita itu, kita dengan sahabat kita itu mesti ada satu perasaan kasih sayang. Perasaan kasih sayang, maksudnya kita sayang kat dia. Maksudnya sayang ni bukan sayang sebab dia ada duit, sayang sebab dia ada harta, sayang sebab dia handsome, dia cantik, ataupun sayang sebab dia ada keturunan yang baik kan, ataupun dia ada kelebihan. Sayang kerana ada iman, sama-sama nak memperjuangkan iman, mentauhidkan Allah. Dan darjat kasih sayang yang paling rendah, darjat kasih sayang yang paling rendah ialah salamatus sadr. Saya dah sebut dah sebelum ni. Darjat maknanya kasih sayang ini, kekuatan dia yang paling rendah sekali ialah kita berbaik sangka, berlapang dada, husnuzan. Maknanya bila berlaku pada sahabat kita sesuatu perkara, tak kira perkara apa, yang kita tengok sesuatu yang tak kena ke, sesuatu yang menyebabkan kita marah, sesuatu yang menyebabkan kita rasa merajuk, sesuatu yang menyebabkan kita rasa tak best lah, tak sedap, maka nombor satu sekali, tanda iman kepada Allah, tanda kita mentauhidkan Allah, tanda kita ni benar-benar bersahabat atas dasar akidah tadi, ialah kita bersifat salamatus sadr, kita berlapang dada. Jadi sahabat-sahabat kita ni mesti ada kelemahan punya, dan kita pun banyak kelemahan, dia pun mesti ada kelemahan. Jadi bila kita melihat kelemahan-kelemahan dia, yang pertama sekali salamatus sadr, kita kena berbaik sangka, kena berlapang dada dengan dia. Tidak ada dalam hati kita satu halangan terhadap saudara kita. Tidak ada satu dalam hati kita satu yang kita kata menjadikan kita ni buruk sangka kat dia. Betul ke dia ni? Macam mana ni? Mula-mula baik sangka dulu. Dan apa pun, ini maknanya tanda kita bersahabat dengan dia kerana Allah. Walaupun buruk macam mana pun, baik sangka dulu. Kemudian kita bertabayun dengan dia, bertabayun dapatkan penjelasan. Kalau kita rasa ada sesuatu yang tak kena ke, kita dapatkan penjelasan, betul ke begini-begini ataupun macam mana kan. Itu adalah yang paling rendah sekali. Ini adalah kerana wujudnya saling mempercayai antara satu sama lain. Dan adalah merupakan perkara yang membawa kepada kebaikan di dalam persaudaraan. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, bila kita ada masalah, bila kita ada maknanya perselisihan. Bila kita rasa ada tak kena, kita rasa tersinggung, kita rasa terguris hati kita rasa marah, kita rasa nak merajuk, kita terasa hati. Bila timbul perasaan gitu, yang pertama sekali tanda iman pada Allah, tanda kita bersahabat dengan dia kerana Allah, kerana akidah tadi, baik sangka dulu. Kita baik sangka dulu. Kita saling
Kenapa baik sangka ni, husnul zan ini, salamatus sadr ini, berlapang dada ini adalah merupakan saling percaya mempercayai. Merupakan salah satu sifat iman. Kita sahabat dengan ni kerana Allah jumpakan kita kerana iman. So kita percaya kepada Allah, kita percaya pada dia. Jadi nombor satu, kita berlapang dada dulu. Jadi daripada situlah akan bermulanya penyelesaian kepada perselisihan. Kalau kita tak boleh berlapang dada, timbul sikit aja perkara, kita pun mula rasa sangka-sangka ini orang ni macam nak buat sesuatu yang tak betul. Dia kata orang ni macam nak tunjuk-tunjuk, macam sombong, macam-macam lah. Ini macam tak prihatin, dia ni macam tak prihatin ni. Ini macam orang yang dia macam dia negatif kan. Jadi kunci kepada sahabat ini ialah yang pertama sekali, yang ringan sekali, yang paling rendah sekali adalah salamatus sadr, kita berbaik sangka. Dan untuk menyelesaikan masalah itu, maka mesti ada siqah. Siqah, maknanya siqah ni apa bahasa kita ni? Percaya. Kita percaya mempercayai. Yang pertama sekali, kita percaya mempercayai kepada murabbi kita, kepada guru kita, kepada orang-orang yang soleh tadi, nombor satu kan. Kemudian dengan sahabat-sahabat kita pun kita kena sama-sama percaya mempercayai. Itu kunci. Apa pun masalah kan, apa pun masalah mesti percaya mempercayai. Maknanya kita husnul zan. Jadi kalau kita tidak berhusnul zan, maka dia akan merombak, mematahkan, mengalahkan ukhuwah. Kalau kita tidak ada husnul zan, walaupun kita sembahyang banyak, walaupun kita macam-macam buat amal, tapi kita akan meruntuhkan ukhuwah. Ukhuwah tu kan runtuh. Dalam rumah tangga pun sama juga. Mesti ada husnul zan. Itu paling minimal. Kalau orang tu kata saya ni dah tak faham, dah tak sama fikrah kan, contohnya kan. Dia kata saya dah tak sama fikrah, tak sefikrah kan, ataupun tak sehaluan. Tak sehaluan kan, bukan NGO haluan, tak sehaluan kan, tak sehala tuju, tak sefahaman macam itu kan. Kalau bila dia cakap dia tak sefahaman, maknanya dia tak percaya kat dia dah. Itu maksud dia. Maknanya dia dah berburuk sangka dengan orang tu. Su'uzan. Dah berlaku su'uzan. Bila berlaku su'uzan, kalau ada masalah, memang tak boleh nak selesai. Susah nak selesai. Sebab tu kalau biasanya kena ada orang ketiga baru boleh selesai. Kerana telah ada su'uzan. Ya sebab itulah dalam ukhuwah paling minimal mestilah husnul zan. Paling minimal salamatus sadr, berlapang dada. Berlapang dada, kita berbaik sangka. Itulah minima kepada ukhuwah. Jadi kalau ada masalah dalam ukhuwah, masalah dalam ada perselisihan faham, perbezaan pandangan, mungkin ada terasa hati, nombor satu husnul zan. Siapa yang tinggi husnul zan kepada sahabat dia, maka maknanya tinggilah imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab siapa lagi kita nak berhusnul zan melainkan orang beriman kan. Ini benda yang paling susah ni sekarang ni. Sebab hari ni kita banyak hidup dengan sangka-sangka yang berlakon. Orang banyak berlakon hari ni. Berlakon daripada pemimpin-pemimpin berlakon. Daripada pemimpin yang paling atas sampai pemimpin yang paling bawah, banyak yang berlakon. Kemudian lepas tu bukan saja berlakon elok, berlakon tak elok pula. Kemudian begitu juga kita pula tengok hari ni yang menjadi kegemaran masyarakat kita ialah pelakon pula tu, berlakon juga. Jadi kita hidup dengan lakonan-lakonan. Sedangkan dalam ukhuwah Allah perintahkan kita berlapang dada. Maknanya kita percaya. Lapang dada maknanya kita percaya pada dia. Kenapa kita percaya kat dia? Kita ada perselisihan dengan dia, kita tak sama pandangan dengan dia kan. Kenapa kita percaya? Sebab Allah suruh kita percaya. Allah suruh kita percaya. Allah suruh kita berlapang dada. Dan yang paling tinggi sekali darjat kasih sayang ialah al-ihsan. Ihsan ni apa? Kita mengutamakan saudara kita lebih daripada diri kita. Itu al-ihsan. Tak apalah aku ni kurang sikit, tak apalah aku ni tak dapat, saudara kita dapat, tak apa, kita dapat kita al-ihsan, kita utamakan dia. Kenapa kita utamakan dia? Maknanya kita berkorban untuk dia.
berkorban pada dia tu kerana Allah. Itu paling tinggi sekali. Apabila seorang sahabat boleh berkorban untuk sahabat dia, mengutamakan sahabat dia, maknanya maka dia telah mendapat pahala yang paling tinggi dalam ukhuwah. Jadi dalam ukhuwah ni, kasih sayang paling tinggi ialah dia mengutamakan sahabat dia. Itu yang paling tinggi sekali. Jadi pahala kita di sisi Allah tu, kita punya ganjaran di sisi Allah, kedudukan di sisi Allah tu lebih baik daripada sahabat kita. Siapa yang lebih mengutamakan sahabat tadi? Dan sebab itulah kita lihat bagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Hasyr, ayat 9, ayat agak panjang, wallazina tabawwa'ul dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Ila akhir. Apa Allah gambarkan dekat sini? Dan orang-orang Ansar. Ini contoh orang Ansar yang bersama dengan Muhajirin yang mendiami negeri Madinah, ad-dar wal iman, negeri Madinah, dan mereka beriman sebelum mereka itu mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Jadi orang Ansar disayang pada orang-orang yang berhijrah walaupun tak pernah jumpa, tak pernah berkenalan. Mungkin orang yang tidak ada kepentingan apa-apa dari sudut kekayaan apa, tak ada apa kat dia kan. Tetapi mereka kasih kepada orang yang Muhajirin yang datang selai sepinggang daripada Mekah, dan tidak pula ada dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu. Jadi dia bagi infak, dia utamakan sahabat dia. Dalam hati dia tak terfikir nakkan mahukan sesuatu daripada orang yang dia berikan tadi, hajatkan apa-apa, hajatkan balasan, tak ada. Dan mereka juga mengutamakan orang yang berhijrah lebih daripada diri mereka sendiri, kan? Wa yu'siruna ala anfusihim. Mereka mengutamakan orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Padahal dia perlukan benda tu, padahal dia hajatkan tu, tapi dia utamakan Muhajirin. Dan ingatlah kata Allah, wa man yuqashuha nafsih faulaika humul muflihun. Dan siapa-siapa yang tidak dipengaruhi atau memelihara diri dia daripada tabiat bakhil, maka mereka lah orang yang berjaya. Jadi Allah gambarkan kat sini macam mana sahabat-sahabat Ansar boleh memberi apa yang ada pada dia walaupun dia sendiri kurang, dia sendiri tak cukup, dia sendiri ada kekurangan, dia bagi dan tanpa ada perasaan nak hajat kepada apa yang dia bagi tadi. Kerana iman yang ada pada mereka itu telah menyebabkan mereka telah membuang perasaan bakhil, perasaan pentingkan diri sendiri, perasaan tamak, bakhil dengan apa yang ada tadi, kerana iman mempengaruhi jiwa-jiwa mereka, mereka dapat memelihara daripada perasaan itu. Jadi ini perkara yang kita nak rasa. Jadi ini sebenarnya perkara yang kita kena muhasabah. Kita nak bersihkan diri kita ni, nak masuk dalam golongan orang yang al-mahdiyin ini, orang yang boleh mendapat hidayah di akhir zaman. Kita perlu adakan ukhuwah ini. Ukhuwah ni adalah ikatan jiwa. Sebab tu hari ni tuan-tuan puan kita buat muhasabah. Apa muhasabah kita? Yang pertama sekali, kita nak kena betulkan niat kita bersahabat. Bersahabat ni mesti kerana Allah, maknanya berdasarkan akidah mentauhidkan Allah. Kita cakap teori mungkin kita cakap, ya saya kawan kerana Allah, saya kawan kerana iman. Tapi cuba tengok hati kita. Maka apa tanda hati kita ni bersahabat kerana Allah tadi? Mesti ada ukhuwah ni, mesti ada kekuatan. Ukhuwah ni mesti ada kekuatan. Apa kekuatan dia? Kekuatan dia adalah kasih sayang. Apa kekuatan kasih sayang yang paling minimal? Yang paling minimal ialah salamatus sadr. Kita berbaik sangka, berlapang dada, husnul zan. Kita percaya, saling percaya, mempercayai antara satu sama lain. Itulah merupakan berlapang dada. Jadi kita lihat hari ni ramai orang yang kata dia bersahabat,
Ramai orang yang berkata dia merupakan, dia ada sahabat-sahabat akhirat dan sebagainya, tetapi rupa-rupanya tidak ada pun perasaan-perasaan untuk dia nak berlapang dada dengan sahabat dia. Akhirnya apa berlaku? Dan akhirnya dia pun bila ada ujian sikit je, dia pun bersisih faham. Apa sisi fahamnya? Antaranya contohnya bila nak buat keputusan, ada bincang, tiba-tiba buat keputusan tak sama. Saya pandangan A, yang tu pandangan B, yang tu pandangan C, bergaduh. Kenapa? Masing-masing nak mengutamakan diri masing-masing. Kita kena buat undian, kena buat keputusan. Dah ada keputusan, katalah keputusannya ialah A, katakannya A, maka kita kena taat dengan keputusan A tu. Kena kita sama-sama buat. Jangan kita ada kita cakap belakang pula kita ambil ketika mesyuarat syura baik. Kemudian begitu juga kadang-kadang ada sesuatu yang kita tersinggung dengannya. Kita tersinggung, terasa hati, kita marah, mungkin kita ada rasa macam tak sepatutnya, kita rasa macam kita ni dizalimi, macam kita ni dianiaya jadi yang pertama sekali, tanda iman tu menjadi dasar kepada ukhuwah kita ialah kita berlapang dada. Nombor satu. Kemudian lepas tu kita dapatkan penjelasan, tabayun. Kalau ada benda yang perlu dipenjelaskan, mintakan penjelasan, tapi kita berlapang dada. Ini izin Allah ni, ini Allah izin, ini perbuatan Allah ini berdasarkan kehendak Allah. Dan sebagainya, kita berlapang dada dulu. Lepas tu baru kita tabayun. Tabayun ini dapatkan penjelasan. Dan kemudian yang paling tinggi sekali di kalangan kita ni, yang bersahabat ni, ialah yang mengutamakan sahabat dia. Kalau boleh kita nak cakap tu, bukan kita je yang cakap. Kalau boleh orang lain punya cakap, kita nak dengar dulu. Kita utamakan sahabat kita dulu. Maknanya bukanlah tak bercakap dalam meeting, tapi dalam meeting tu kita nak kena juga dengar orang lain juga cakap. Contohnya kita dengar orang cakap, bila kita mendengar orang tu cakap, mendengar, meneliti, memerhati, maknanya kita mengutamakan sahabat. Dapat pahala tu. Dapat pahala. Kita ingat yang paling bercakap banyak, yang paling banyak pahala. Rupanya yang mendengar tu pun pahala banyak pahala, sebab dia mengutamakan sahabat al-isar. Al-isar tadi. Jadi maknanya dia mengutamakan, itu bahagian pandangan, bahagian keperluan. Pun sama juga al-isar. Jadi sinilah sebenarnya adalah merupakan tanda-tanda bahawa dalam persahabatan itu yang mana satu lebih mulia di kalangan sahabat-sahabat tadi, di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Bukan yang paling banyak bercakap, bukan yang paling banyak contribution, bukan yang paling banyak duit, paling banyak sedekah. Yang paling utama sama sahabat di kalangan dari aspek ukhuwah tadi ialah yang paling tinggi al-isarnya kepada sahabat dia tadi. Yang paling rendah, yang paling menjaga salamatus sadr. Jadi maknanya dia tak mudah bergaduh, tak mudah bersisih faham. Kalau bersisih faham, dia sabar dulu, dia tahan dulu dia berlapang dada dulu, lepas tu baru dia dapatkan tabayun, penjelasan. Jadi tak boleh berpecah. Sepatutnya tak boleh berpecah. Jadi sebab itulah Allah gambarkan kita dalam surah surah Al-Imran ayat 103 104. Tuan-tuan tulis ayat 103 104. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ila akhir ayat ni, ila akhir. Saya baca makna dia. Dan berpeganglah teguh kepada tali Allah. Tali Allah ni apa? Al-Islam, Al-Quran, iman tu tali Allah, akidah tali Allah, Al-Haq itu adalah tali Allah. Jadi maknanya Allah sudah berpegang teguh dengan Al-Haq, dengan Al-Islam, berpegang teguh dengan Al-Quran, dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Jadi berpecah belah ni sebenarnya adalah merupakan larangan Allah. Jadi sebab tu orang yang bersahabat, dia tidak akan berpecah belah. Kalau berpecah belah tu maknanya something wrong dengan iman kita, something wrong dengan pegangan kita. Jadi kita kena tengok balik. Sebab tu digambarkan oleh Imam Al-Banna rahimahullah, bahawa paling minima ialah berlapang dada. Sebab orang yang berlapang dada ni, yang husnuzan ni, dia susah nak bergaduh dengan sahabat dia, susah nak bergaduh. Kenapa? Apa-apa pun dia lapang dada dulu, dia jaga dulu.
Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan serta ingatlah akan nikmat Allah satu ketika dulu kamu dalam keadaan tak ada kesedaran, dalam keadaan jahiliah, tak ada apa-apa, kemudian kamu bermusuh-musuh, maka Allah menjinakkan hati kamu, Allah satukan hati kamu dengan iman, dengan tarbiyah. Lalu jadikan kamu nikmat itu kamu bersaudara. Dan ingat ketika kamu duduk di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kamu daripadanya. Dulu kita berpecah-pecah, mungkin kita duduk dalam jurang neraka. Jadi Allah selamatkan kita dengan iman, dengan Islam, dengan ukhuwah. Kemudian ingatlah, dan demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat agar kamu mendapat hidayah, agar kamu dapat petunjuk Allah. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di kalangan kamu golongan yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah mungkar. Mereka lah orang yang beruntung. Jadi dalam ayat ni 103, 104 ni, kita melihat apa yang digambarkan oleh Syekh Qutb rahimahullah, Syahid Syekh Qutb rahimahullah dalam tafsirnya fi Al-Quran. Dia kata apa? Yang pertama sekali kata al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan jalan Allah ni, maknanya kita berpegang teguh sebab kita bersahabat, beramal, mestilah sebab kita tu tali Allah. Apa tu? Al-Haq. Al-Haq ni Al-Quran, Al-Haq ni Al-Islam, Al-Iman, Al-Aqidah, Tauhidullah. Tak ada suara kan? Tak ada suara kan? Testing 1, 2. Ada. Suara tak ada, dia kata. Cuba cek lagi sekali. Ada suara. Al-i'tisam billah, maknanya bihablillah, maknanya kita nak kena pegang suara. Apa ni? Pegang Al-Haq. Itu yang pertama. Jadi bila kita nak bersahabat ni, kita tengok hati kita ni rasa apa. Kalau hati kita rasa kan Allah ni, alhamdulillah. Kalau kan lain, jangan. Kan, la tafarraqu, dan jangan kamu berpecah. Jangan berpecah. Jangan pecah. Sebab tu hari ni kita lihat kan, kita tengok kan, kita dengan kawan-kawan kita kan, kita dengan kawan-kawan kita, sahabat kita lah ni, sefikrah ni, ada tak yang persis faham? Kalau ada persis faham kan, kita cek kat mana cara. Yang pertama, kita cek dasar kita bersahabat dengan dia, iman ke tidak, akidah ke tidak, mentauhidkan Allah ke tidak. Itu nombor satu. Kalau hak tu dah betul, maka kita tengok pula tahap kasih sayang kita ke dia. Kita baik sangka ke tak baik sangka dengan dia. Kalau kita tak baik sangka dengan dia, ada sangka buruk kat dia, su'uzan pada dia, tidak berlapang dada dengan kelemahan yang ada pada dia, maka salah kita. Salah kita, bukan salah dia. Kalau kita dah husnuzan, dah baik sangka sebagainya, tiba-tiba kita tengok pula, kita ni mau utamakan sahabat tak? Al-Islam tak? Mungkin kita ni masih lagi bakhil. Jadi kita tak berlapang dada, kita bakhil lagi lah. Jadi kita tengok yang itu. Yang ketiga. Yang keempat, ini penting. Bila kita bersisih dengan sahabat kita ni sekarang, terutama sekarang, terutama di sisi kita, bila bersisih faham ni kan, nombor satu, betul dah kerana iman, kerana Allah sebagainya. Nombor dua, kita betul dah baik sangka dengan dia, husnuzan. Nombor tiga, kita cuba al-isar. Nombor empat ni, rupa-rupanya di sebalik tiga tadi tu, ada musuh yang sedang memecah belahkan kita. Ada syaitan rupanya, ada syaitan, ada iblis, jin, minal jin wal ins, syaitan daripada kalangan jin dan manusia, yang sedang merancang kita untuk berpecah. Mesti ada. Kenapa? Kerana ayat ini sebenarnya, kalau kita tengok ayat ini, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asbabun nuzul ya. Betul. Saya baca mesej panjang ditulis kat sini kan, ada tak puas hati lah dan sebagainya. Tak apa, nanti kita bincang tu kan. Baik, yang sebut kat sini asbabun nuzul kan, kenapa ayat ni Allah turunkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu tadi, sehingga akhir ayat tadi. Allah turunkan ayat ini kerana apa? Kerana pada masa itu musuh Islam, orang bukan Islam lah, bukan musuh lagi, orang Islam, bukan tak musuh, dia jealous, dia dengki dengan ukhuwah orang Islam. Ukhuwah orang Islam ni dia jealous, dia dengki
Kan, syaitan ni minal jin wal ins. Maka mereka pun mula kan melaga-lagakan di kalangan orang-orang Islam tadi. Antaranya ialah golongan Yahudi di Madinah yang cemburu dengan ukhuwah orang Islam. Orang Islam ni dulu tak pernah bergaduh. Kan, antara Bani Aus dan Bani Khazraj tak pernah dulu bergaduh. Sekarang ni dah jadi orang tak bergaduh dah. Dah jadi orang berkasih sayang. Maka orang Yahudi ni dia jealous. Dia tengok tak boleh ni, dia orang ni hebat ni ukhuwah dia. Maka dia pun hasut sana, hasut sini, hasut sana, hasut sini. Maka bergaduh. Hampir nak tarik balik keluar balik pedang nak cantas ni. Nak cantas tadi. Maka Allah pun turunkan ayat di atas. Mereka kembali sedar, rupanya kita ni bergaduh, kita ni nak berpancung-pancung semula, nak berperang semula. Rupanya kita ni dah tak sama dulu. Rupanya kita ni kan telah ada Islam, ada iman, ada tarbiyah. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, kita kena rasa akan hal ini. Allah akan uji kita dengan tak puas hatilah, terasa hatilah, rasa marah lah, rasa macam kita ni lekeh lah, macam sahabat kita tu nak rebut kita jawatan kita lah, ataupun kita rasa macam-macam. Itu semua bisikan-bisikan. Saya dapat rasakan bisikan tu. Ada. Tapi itu semua merupakan proses tarbiyah. Tak ada salah siapa-siapa. Memang dia datang menyerang kita. Kita punya ukhuwah dah betul dah. Dasarnya iman, nak bangkit sama-sama Islam, sama Taifah Mansurah. Kemudian ukhuwah tu dah betul dah, kasih sayang, nak berbaik sangka, nak cuba tolong menolong, al-isar, mengutamakan sahabat kita. Kemudian selepas tu kita tengok semua dah elok, semua kita mula nak buat kerja dah ni. Nak buat apa? Nak buat agro village ke, nak buat homeschooling ke. Dah mula nak buat kerjasama ni. Nak buat RNR sihat ke, mula nak buat dah projek bersama-sama ni. Tiba-tiba Allah datangkan ujian. Apa dia? Ada bisikan-bisikan dalam hati kita. Bisikan apa? Macam-macam lah bisikan yang memecah belahkan. Memecah belahkan kita. Maka kita lihat di sini mula ada perasaan sangka-sangka. Kita buruk sangka. Kita rasa tak betul lah, orang tu tak betul. Bila kita rasa orang tak betul tu, maknanya buruk sangka tu. Kita kena jagalah. Kenapa? Kerana mereka memang memusuhi kita, terutamanya syaitan, jin ni. Dia musuh kita ni. Kemudian selepas tu dia akan menghasut kita supaya kita keluar daripada kebaikan-kebaikan yang telah bersama tadi. Tuan-tuan dan puan, hari ini sebenarnya realiti berpecah ni dah terlalu banyak dah. Realiti ukhuwah pada hari ini kebanyakannya tidak berdasarkan kepada akidah. Kita bersahabat bukan lagi sebab akidah, bukan lagi sebab nak mentauhidkan Allah. Bukan. Kita bersahabat bukan lagi sebab iman. Kita bersahabat sebab yang lain. Sebab tu banyak sifat individualistik, sifat pentingkan diri sendiri, berjalan dalam arus hari ni umat Islam pentingkan diri sendiri. Sebab tu kalau nak tegur, dia tegur, dia memalukan orang tu, dia meruntuhkan orang tu. Ini bukan kalangan orang biasa je, orang ustaz-ustaz pun kena juga ni. Setan datang lah, general setan datang. Macam mana dia datang? Itu ustaz tu banyak orang ikut tu, ramai tu, ada 50-100 ribu orang ikut tu ceramah dia. Jadi engkau ni macam mana? Padahal engkau lebih baik daripada dia. Engkau cakap sunnah semua bagus, ada hadis yang sahih, hadis yang berwibawa, berkualiti. Dia tu cakap hadis dhaif saja, tapi orang ikut dia semua. Maka mulalah keluar perkara-perkara yang begitu kan. Terasa ustaz-ustaz pun terkena juga. Jadi ukhuwah Islam yang sebenar menjadi tipis. Kerana apa? Kerana jiwa kita diselaputi oleh karat-karat jahiliah. Jiwa kita ni ada penyakit, banyak penyakit. Penyakit ni bukan hanya untuk orang yang biasa, yang jahat, yang tak ada ilmu. Tak, semua orang berilmu pun ada penyakit juga.
Jadi sebab tu kita kena tengok balik, muhasabah semula. Bukan kita, sebab tu saya sebut sini, pertama tengok diri kita dulu, betul tak dasar persahabatan. Kedua, tengok ada tak kita berlapang dada, ada kekuatan tak persahabatan tu. Kemudian ketiga, ada tak kita cuba tolong menolong, al-isar, ada tak. Kemudian yang keempat, tengok ada musuh tak. Ada musuh. Siapa musuh ni? Ada musuh. Sebab tu tuan-tuan macam tak maaf lah, bisikan syaitan ni banyak, terlalu banyak sekarang ni. Dia bukan datang dalam bentuk sihir je, dalam bentuk macam-macam. Maka akhirnya berlakulah pertelagahan, perselisihan, pergaduhan. Maka lunturlah ukhuwah. Bila luntur ukhuwah, maka kita pun mula apa? Mula lemah. Akhirnya kita dipijak-pijak lah. Macam hari ni, minta maaf saya sebut, saya dah mula mendengar, alhamdulillah, perkara yang kami lah, sama-sama kita ni sebut 2 tahun lebih kurang, 2 tahun dah kita sebut tentang apa yang berlaku di Malaysia, tentang berbagai perkara. Hari ni alhamdulillah dah ramai orang sebut, terutamanya berkenaan dengan contohnya bagaimana tidak munasabahnya suntikan demi suntikan, tidak munasabahnya kita orang yang dah sakit pun nak disuntik lagi, tidak munasabahnya hanya satu saja cara digunakan, macam-macam ramai dah sebut. Yang maki hamun pun dah keluar dah, perkataan maki hamun ni. Jadi nak sebut kat sini, tetapi masalahnya kita tidak boleh bersama-sama, tak boleh bersatu, tak sinergi. Kenapa? Nombor satu, kerana ada di kalangan orang yang duk sebut tu, dia tu ialah penghasut sebenarnya. Dia menyamar jadi munafik, nampak macam dia paling hebat, paling best, paling legend lah, bercakap dengan hebat. Rupanya dia merupakan penghasut. Dia rupanya yang menyebabkan perjalanan rakyat itu tidak sampai. Itu nombor satu, ada munafik, orang yang munafik ni. Yang kedua, yang pertamanya musuh, memang dia plan, dia orang plan, kita tak plan, dia plan. Yang kedua, kita sendiri lemah. Kita sendiri lemah sebab kita masih lagi ada sifat individualistik. Kita nak cari populariti, nak cari famous, nak cari kedudukan, nak cari macam-macam lah. Maka kita ada kepentingan diri masing-masing. Maka Allah tak berkati perjuangan yang macam tu. Sebab tu ramai cakap tak boleh bersama-sama, tak boleh bersatu. Dan akibatnya ukhuwah tak ada kekuatan. Dia tidak menjadi bunyanun marsus, seperti bangunan yang tersusun rapi tadi. Jadi sebab apa? Ukhuwah diserang. Kita sedang diserang ni, ukhuwah ni. Jadi sebab akibat daripada itu, maka kita masih kalah. Dan kalau kita tidak berhati-hati dan meningkatkan ukhuwah kita sungguh-sungguh, maka kita akan dipijak-pijak oleh musuh Islam. Akhirnya kita akan dicantas dan dibunuh, diseksa, dibunuh, ditangkap dan sebagainya. Akhirnya orang Islam lah, orang beriman. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, malam pada petang ni kita sama-sama melihat diri kita, dan kita melihat sejauh mana kita dengan Allah dan kita dengan saudara kita, sahabat kita. Sahabat kita ni sama-sama nak baik, buat baik ni. Kita tiba-tiba ada sifat-sifat rasa tak kena. Jadi kita betulkan semula lah. Bukannya tak ada salah siapa-siapa ni. Kadang-kadang memang bisikkan, kadang-kadang memang kita dah tak biasa, tak kenal lagi. Mungkin kita tak ta'aruf, belum cukup ta'aruf lagi kan. Kita rasa sahabat kita ni macam menunjuk-nunjuk lah, sahabat kita ni macam pandai-pandai lah, sahabat kita ni macam best lah kan. Macam itu kan, kita rasa macam kita rasa macam kita diketepikan lah kan. Perasaan negatif tu dibisik-bisik lagi, ditiup-tiup lagi api kemarahan, akhirnya berpecah. Baru nak buat satu benda yang simple aja, kita dah berpecah. Berlapang dada, kita kena berlapang dada, utamakan sahabat kita. Inilah antara perkara yang penting, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita harapkan nak duduk dalam Taifah Mansurah bukanlah satu yang mudah, tetapi bukanlah satu yang mustahil. Dia bukan mudah dengan arti kata ada halangan. Sebab dia ada halangan, kita kena atasi je halangan tu, dan halangan tu Allah akan beri kepada kita, insya-Allah. Baik, jadi insya-Allah kita akan sambung pada masa-masa akan datang, diberikan keizinan. Maka kita nak kena wujudkan kekuatan-kekuatan
di dalam kita berukhuwah. Inilah pesanan saya pada petang ini. Kenapa tuan-tuan penting sangat ukhuwah ini? Kerana itulah salah satu syarat kemenangan. Salah satu syarat kemenangan. Untuk kita nak menang, kita perlu ada ukhuwah. Ukhuwah tu dia akan membentuk organisasi pertubuhan, gerakan Islam. Dia akan membentuk harakah Islam. Dia akan membentuk satu kekuatan. Harakah itu akan membentuk satu kemenangan. Itu disebut ta'ifah tadi. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, dan mudah-mudahan Allah lapangkan jiwa kita. Jangan kita pentingkan diri kita sendiri, jangan kita pentingkan perasaan kita semata-mata. Kita utamakanlah perasaan, dan perasaan sama-sama kita juga, sama-sama, supaya mudah-mudahan bila kita berlapang dada, kita mengutamakan sahabat kita tadi, mudah-mudahan Allah akan memberkati persahabatan kita, insyaAllah. Kalau lone ranger macam Ustaz, suami tak izin join, kalau suami tak izin join, sebenarnya bukanlah masalah kita tidak boleh bersama tadi, kan boleh bersama. Maknanya dengan pemikiran kita, dengan aktiviti dan sebagainya kan, ikut kemampuan kita lah. Maknanya kalau suami tak izin tu, kita buat apa yang boleh, paling kurang mendengar, paling kurang berbincang kan. Kemudian kita cubalah proses suami tu. Naknya suami tu kita ajak berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, sahabat kawan-kawan kita yang boleh cerita sikit kan. Jadi inilah antara apa, halangan. Tapi kita dengan sahabat kita yang tempat lain, kita boleh berkomunikasi, boleh WhatsApp ke, boleh Telegram ke kan. Kita buat apa yang mampu, tapi kita kena berukhuwah. Ukhuwah ni wajib. Jadi ukhuwah ni bukan sunat tuan-tuan. Ukhuwah ni wajib. Jaga ukhuwah ni wajib. Ini salah satu syarat kemenangan. Maka kita kena jagalah kan syarat kemenangan tersebut, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, insya-Allah. Ada sahabat suaminya suruh keluar grup CC lagi. Suaminya suruh keluar grup CC. Kalau suami suruh kita keluar daripada CC kan, kemudian suami kita tu boleh membawa kita untuk membina kekuatan iman, Islam, ihsan, takwa, boleh bawa tu, tak apalah, sama suami lah kan? Suami penting. Tapi kalau suami tu menghalang kita mendapat hidayah Allah, keluar kan, tetapi dia sendiri tidak ada proses dakwah, tarbiyah dan sebagainya, maka kita kena nasihatkan suami kita. Saya perlukan ilmu, saya perlukan iman, saya perlukan takwa, saya perlukan tarbiyah. Jadi kalau saya tidak bersama dengan orang yang baik-baik ni, macam mana saya nak dapat? Sedangkan abang tak dapat nak provide kan, nak berikan sesuatu yang sepatutnya saya dapat. Cakap dengan dia terus terang, dengan pelan-pelan, dengan lembut, pujuk dia. Isteri ni kan boleh pujuk kan. Kemudian lepas tu dia tak nak juga, panggil orang tengah. Siapa dia percaya, mak dia, ayah dia, ataupun pakcik dia, bawa cakap, saya nak belajar Islam, saya tak bagi. Contohlah ya. Jadi carilah orang-orang yang boleh pujuk dia, nasihatkan dia. Sebab kita bukan nak buat benda-benda yang salah, benda-benda yang Allah suka kan. Jadi maknanya kita nak ajak dia rasional. Kalau tak nak juga dia tak banyak, malahan dia suruh kita buat maksiat. Dia suruh buat maksiat tu dah salah, dia salah lah. Kalau dia suruh kita berada dalam maksiat, mungkar dan sebagainya, berada jauh daripada Allah, tu salah dia lah. Salah dia. Hak tu kita buat istikharah, kita bincang macam mana supaya kita tidak terbabit dengan kesalahan-kesalahan orang yang bertanggungjawab ke atas kita. Kalau dia baik, dia ajak kita kepada kebaikan, kita ikut. Kalau dia bawa kepada kejahatan, kelemahan, kita cuba jauhkan. Kita minta ke Allah. Minta ke Allah, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wal muslimin wasfi'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrika, qalban mafhuman bi syukrika, wa badanan hayyan laynan bi ta'atika. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana hakikatal iman hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu shay'an siwak.
واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فاسك اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمت على شهادتك بصبري يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.